Maksudnya daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang keluar mencari ilmu, maka sebenarnya dia sedang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu hadis yang menerangkan tentang kelebihan menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita pada malam ini untuk bersama-sama duduk dalam majlis ilmu, di mana dalam majlis ilmu ini kita akan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis-hadis ini pula dikutip daripada sebuah kitab yang bertajuk 40 hadis kelebihan ilmu dan juga ulama, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Syukri bin Yunus Al-Banjari dan terjemahan dan huraian oleh Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Maliki rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'an. Kita teruskan tuan-tuan dan puan-puan dengan hadis yang ke-9 daripada kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. أخرجه الترمذي. Maksudnya daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang keluar mencari ilmu, maka sebenarnya dia sedang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu hadis yang menerangkan tentang kelebihan menuntut ilmu, di mana seseorang yang keluar daripada rumah dia dengan niat semata-mata nak menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala, maka dia dianggap saat dia keluar daripada rumah, dia pergi menuntut ilmu dan sampailah dia pulang semula ke rumahnya, maka selama itu dia berada di dalam jihad fi sabilillah. Dia diberikan limpahan pahala sama seperti seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untunglah tuan-tuan dan puan-puan seseorang yang mempunyai kesanggupan untuk keluar daripada rumah dia, sama ada dia pergi ke tempat yang dekat untuk menuntut ilmu, apatah lagi kalau dia berkelana, dia mengembara, keluar daripada negerinya, keluar daripada negaranya untuk semata-mata mencari ilmu pengetahuan. Kalau orang tu dia keluar daripada kampung dia nak mencari ilmu, dia pergi luar negara contohnya, dia pergi ke Yaman, dia pergi ke Mekah, dia pergi ke Mesir, dia pergi ke Madinah menuntut ilmu. Kod 10 tahun lah dia duduk kat luar negara itu menuntut ilmu, maka selagi itulah dia berada dalam jihad fi sabilillah. Orang zaman dulu-dulu dia pergi mengaji bukan setahun 2 tahun. Orang zaman dulu-dulu tuan-tuan, level-level datuk-datuk kita, nenek moyang kita, bila nak keluar menuntut ilmu, dia tak pergi mengaji 4 tahun degree, 2 tahun master, 4 tahun lagi PhD ke. Dia tak ngaji lagu tu. Sekali dia keluar pergi ke kota Mekah, dia akan duduk 15 tahun, 20 tahun mengaji.
balik dalam keadaan dia adalah seorang ulama yang memiliki ilmu yang luas, yang telah mengkhatamkan ratusan kitab-kitab yang hebat-hebat. Perjuangan yang dia lakukan itu bukan sekejap-sekejap, tapi tempoh dia 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Kalau kita selidik, kita mengkaji sikit, hampir majoriti tuan-tuan guru yang berjuang di tanah air kita untuk mengajarkan, untuk membuat pondok, untuk mengarang kitab, tok guru kita semua pattern dia lebih kurang sama. Mengaji 10 tahun ke atas, ada yang mengaji sampai 15 tahun, ada yang mengaji sampai 20 tahun. Jadi selama mana dia mengaji tu, selama itu dianggap dia berada di jalan fisabilillah. Maksudnya pahala yang dia dapat sama dengan pahala orang yang berjihad fisabilillah. Apabila kita menyoroti sejarah ulama-ulama di Nusantara, kita mendapati seperti yang saya sebutkan tadi. Mereka keluar daripada kampung mereka umur 20 tahun, umur 25 tahun. Masa dia keluar tu, mungkin mak ayah dia terpaksa jual tanah, terpaksa jual rumah, terpaksa menggadaikan harta benda mereka, nak hantar anak dia pergi mengaji ke kota Mekah, menaiki kapal. Zaman itu kapal terbang mahal ataupun belum ada lagi lah mungkin. Jadi pengorbanan si mak ayah tadi menghantar anak dia pergi kota Mekah. Mereka pergi kota Mekah tak bawa ringgit tuan-tuan, sehelai sepinggang ya. Duduk di kota Mekah, mengaji di rumah para masyayikh, mengaji di Masjidil Haram, mengaji di madrasah As-Saulatiyah dan sebagainya. Mengaji, habis 10 tahun, habis 15 tahun, lepas itu pulang ke kampung sebagai orang alim, orang hebat, sebagai tuan guru, yang mana dia pula berperanan untuk mendidik anak bangsa, menghantar mereka ke keluar mengaji pula. Jadi apa yang memberikan mereka motivasi? Tinggalkan mak ayah, tinggalkan sanak saudara, tinggalkan rumah sendiri, tinggalkan harta benda di kampung, tinggalkan kemewahan, kesedapan, kelazatan, makanan yang mereka suka, tinggal semua, pergi ke luar negara, pergi ke Mesir, pergi ke Jordan, pergi ke Yaman, pergi ke Mekah, nak mengaji selama berpuluh tahun. Siapa ada di kota Mekah tu? Mak ayah tak ada, adik-beradik tak ada. Kesanggupan mereka tuan-tuan meninggalkan semua yang mereka cintai demi untuk mencari ilmu pengetahuan, tidak lain tidak bukan kerana mereka mereka mempunyai motivasi melalui bacaan mereka hadis-hadis Nabi SAW. Bila Nabi kata siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia berada di jihad fisabilillah. Maka seorang ayah dan ibu, bila anaknya nak pergi belajar, mereka tak mampu nak menghalang. Mereka takkan menghalang. Mereka menggalakkan lagi. Bahkan mereka sanggup buat apa sahaja hantar anak mereka pergi mengaji. Sebab apa? Anak itu sedang bersiap untuk menuju ke medan fisabilillah. 20 tahun duduk di luar negara mengaji, mak ayah tak suruh dia balik pun. Sebab mak ayah dia tahu anak itu sedang berjuang fisabilillah. Jadi bila kita baca hadis-hadis, bila kita cuba fahamkan hadis-hadis, hakikatnya hadis-hadis ini membentuk pemikiran masyarakat. Hari ini kalau anak kita sendiri datang minta izin, ayah, saya nak sambung mengaji agama, saya nak sambung belajar di pondok, saya nak sambung belajar di Mesir, di Jordan, di Morocco. Kita sebagai mak ayah, takkanlah kita tidak menggalakkan. Setelah kita baca hadis Nabi, orang yang keluar demi nak menuntut ilmu, dia berada di jalan fisabilillah. Takkanlah kita kata dekat anak tersebut, tak payahlah mengaji agama, apa yang kamu dapat? Pergi belajar jadi doktor, jadi engineer, jadi lawyer ke apa ke. Takkan kita nak cakap macam tu tuan-tuan. Sedangkan kita tengok fadilat-fadilat yang Nabi SAW sebut secara khusus untuk orang yang pergi mencari ilmu pengetahuan. Sebab itu tuan-tuan, seseorang yang mengembara keluar daripada rumah dia ataupun kampung dia nak menuntut ilmu,
Kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan dia sedang menuntut ilmu. Bukan tak ada anak-anak kawan-kawan kita, anak-anak murid kita yang pergi mengaji luar negara, berlaku sesuatu menyebabkan dia meninggal di luar negara. Maka mereka yang meninggal dalam keadaan mereka ikhlas menuntut ilmu kerana Allah, maka mereka pada hakikatnya meninggal dalam keadaan mereka mati syahid. Mereka mati syahid, tuan-tuan. Cuma di sini kita kena bezakan lah. Ulama membahagikan mati syahid itu ada dua. Pertama, mati syahid dunia akhirat. Yang kedua, mati syahid akhirat. Syahid akhirat dipanggil. Syahid akhirat dengan syahid dunia akhirat. Orang mati syahid dunia akhirat ni adalah golongan yang mereka pergi berperang dengan musuh demi nak menegakkan agama Allah. Dia berperang dengan musuh. Musuh tembak dia, musuh panah dia, musuh bunuh dia. Dia mati syahid di medan perang secara fizikal. Maka dia dipanggil syahid dunia akhirat. Di dunia lagi dah dianggap sebagai syahid. Maka kewajipan ke atas orang yang mati syahid di medan perang ni dua je lah. Dia tak payah dia dianggap sebagai mati syahid lah. Tak payah dimandikan, tinggal dikapankan terus dikebumikan. Tak payah disalat dan tak payah dimandikan. Maksudnya dikapan terus dikebumikan. Ni orang kalau mati syahid, betul-betul mati syahid pergi perang di jalan Allah. Dunia pun kita dah anggap dia sebagai mati syahid dan dia dikebumikan mengikut konsep jihad fisabilillah, mati syahid tu. Jadi tak payah dimandikan, tak payah disembayangkan. Yang kedua pula, golongan mati syahid, mereka syahid akhirat. Syahid akhirat maksudnya apa? Kat dunia mereka diuruskan sama seperti orang lain. Mandi, kapan, solat, ke bumi. Sama macam orang lain. Tapi di akhirat mereka mendapat pahala seumpama pahala orang mati syahid. Ini syahid nombor dua. Syahid akhirat kita panggil. Siapa je golongan yang mendapat syahid akhirat ni, tuan-tuan? Ulama kata ada lebih kurang 18 kategori orang-orang yang dianggap mati syahid akhirat. Di antara orang yang dikategorikan mati syahid akhirat ni, maksudnya ke akhirat dia akan dapat pahala mati syahid. Di antaranya adalah orang yang meninggal dunia kerana penyakit yang merebak. Dia kena penyakit merebak, dia mati. Maka dia ni dianggap mati syahid akhirat. Maksudnya dapat pahala seumpama orang mati syahid. Maka kita kata setiap seseorang yang meninggal disebabkan penyakit COVID contoh dia, dia mendapat pahala mati syahid. Pahala mati syahid. Termasuk dalam ini orang yang mati lemas dalam lautan. Termasuk dalam kategori mati syahid akhirat ini orang yang mati di dalam kebakaran. Termasuk dalam kelompok ini juga adalah golongan orang yang mati kerana sakit perut. Termasuk dalam kelompok ini adalah seorang perempuan yang mati ketika melahirkan anak. Termasuk dalam kelompok ini juga adalah seseorang yang mati dalam keadaan dia dalam usaha menuntut ilmu. Orang yang mati sedang menuntut ilmu, maka dia dianggap sebagai mati syahid akhirat. Di akhirat nanti, dia akan dapat pahala orang mati syahid. Ada 18 kategori, tuan-tuan. Jadi 18 kategori ini semuanya dipanggil syahid akhirat. Dengan arti kata pada akhirat gelap dia akan dapat pahala orang mati syahid. Jadi salah satunya adalah hadis ni lah. Hadis orang yang keluar daripada rumah dia ataupun kampung dia demi nak menuntut ilmu, maka dia berada di dalam fisabilillah sampai dia pulang semula ke kampung dia. Jadi bila dia mati dalam keadaan dia sedang menuntut ilmu, maka dia mati dalam keadaan dia berada fisabilillah, maka pada hari akhirat Allah bagi mereka pahala mati syahid. Okey. Itu hadisnya, tuan-tuan. Cuma mungkin kita perlu memikirkan satu persoalan di sini. Mengapakah orang yang pergi menuntut ilmu
dia diberikan satu level yang cukup tinggi, sama seperti orang jihad fisabilillah. Orang jihad fisabilillah maksudnya dia pergi berjuang, pergi berperang, mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan harta. Semua dia taruhkan demi nak berperang untuk menegakkan agama Allah. Kesanggupan dia untuk dia mati, sanggup mati untuk agama Allah. Jadi tang mana orang yang keluar menuntut ilmu ni sama kedudukan dia seperti orang yang keluar jihad fisabilillah. Tang mana sama dia, tuan-tuan? Jadi persamaannya daripada banyak sudut. Yang pertama sekali, orang yang jihad fisabilillah, berperang fisabilillah dengan tujuan nak menegakkan agama Allah, dengan tujuan nak memperjuangkan Islam, maka orang yang pergi menuntut ilmu pun tujuannya adalah sama. Orang menuntut ilmu ni sama je tujuan dia, menegakkan agama Allah, menegakkan Islam. Kerana bila dia dah menuntut ilmu kemudian dia pulang, maka dia wajib menyebarkan ilmu kepada orang lain. Dia wajib untuk mendidik orang sekeliling dia, menyampaikan ilmu dia kepada orang. Maka dengan usaha itu tertegaklah Islam itu sendiri. Jadi orang jihad fisabilillah menyebabkan Islam itu tertegak. Maka sama juga orang pergi menuntut ilmu pengetahuan, kemudian dia pulang, dia menyebarkan ilmu juga menyebabkan Islam itu tertegak. Jadi dua-dua tujuan dia sama. Dua-dua tujuan dia sama. Tinggal lagi seorang di medan jihad. Dan seorang lagi menuntut ilmu mungkin di medan ilmu dia lah. Di sekolah, di madrasah, di universiti, di pondok. Tapi hujung dia, end of the story dia adalah sama-sama berjuang untuk menegakkan Islam. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, Islam itu tidak mungkin tertegak melainkan dengan ilmu pengetahuan jua. Ada satu riwayat, yang mana riwayat ni saya tidak ingat ya, sumber dia daripada mana, perlu dicek semula. Tapi ada satu riwayat di mana pada hari akhirat kelak ada 3 golongan manusia akan dipersilakan oleh para malaikat untuk masuk dalam syurga. 3 golongan manusia akan dipersilakan untuk masuk syurga. Golongan pertama adalah golongan orang yang mati syahid berperang di jalan Allah. Golongan kedua adalah golongan hartawan, golongan jutawan, yang banyak bersedekah, yang banyak berwakaf, yang membina sekolah, yang mengeluarkan duit untuk menegakkan Islam. Jadi yang pertama, berjuang, berjihad, berperang untuk tegakkan Islam. Yang kedua, keluarkan duit, keluarkan sedekah, infak untuk tegakkan Islam juga. Yang ketiga adalah golongan alim ulama. Jadi 3 golongan ni dipersilakan masuk syurga. Maka malaikat mula-mula mempersilakan golongan yang mati syahid. Golongan mati syahid dipersilakan masuk syurga. Tapi golongan mati syahid ni dia kata, sesungguhnya kami ni, kalau bukan kerana duit yang dikeluarkan oleh golongan jutawan tadi, kalau bukan kerana golongan jutawan ni keluarkan duit, beli senjata, memberikan tunggangan kuda ke, unta ke, kenderaan ke, kalau tak keluar duit diorang ni, kami tak dapat pergi berjihad. Kami nak jihad macam mana kalau tak ada senjata? Kami nak pergi jihad macam mana kalau tak ada kenderaan nak naik? Jadi orang jutawan ni lah yang menjadi sebab untuk kami mati syahid. Dia punya duit, dia punya sedekah, dia punya nafkah yang kami gunakan untuk jihad fisabilillah dan kemudian kami mati syahid. Maka selayaknya golongan jutawan ini yang terlebih dahulu masuk syurga dulu, lebih daripada kami. Sebab kalau dia orang tak ada, kami pun tak ada. Kalau jutawan tak keluar duit, kami tak dapat jihad. Jadi malaikat pun persilakan golongan jutawan masuk dalam syurga. Iaitu mereka yang banyak keluarkan duit untuk Islam. Mereka yang mengeluarkan wakaf, sedekah untuk menegakkan Islam.
Jadi golongan jutawan ni pula menjawab, dia kata, kami pula, kalau bukan kerana golongan ulama yang mengajarkan kepada kami tentang kelebihan sedekah, yang mendidik kami tentang kelebihan keluarkan nafkah fi sabilillah, kami pun takkan keluarkan duit. Jadi sebab adanya golongan ulama yang mendidik kami, yang mengajarkan kami kelebihan-kelebihan buat amalan, buat ibadat, kelebihan sedekah, kelebihan tu, kelebihan ni, maka kami pun keluarkan duit. Jadi kalau tak ada golongan ulama, kami pun tak ada. Kami pun takkan keluarkan duit. Sebab adanya golongan ulama yang mendidik kami, maka kami keluarkan duit. Maka malaikat pun kata, kalau macam tu, golongan ulama adalah paling awal sekali masuk syurga. Ini satu riwayat tuan-tuan yang disebut dalam kitab. Jadi orang yang mati syahid, dia kata, yang lebih bagus, yang lebih baik daripada saya, golongan jutawan. Sebab mereka yang keluarkan duit, sponsor kami untuk jihad fisabilillah. Golongan jutawan pula kata, yang lebih mulia daripada kami itu golongan ulama, kerana mereka lah yang memberikan ilmu, memberikan motivasi dan dorongan untuk kami keluarkan duit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita faham daripada hadis ini adalah disebabkan ilmu yang disebarkan oleh ahli ilmu, maka adanya orang-orang yang memberikan nafkah, memberikan sedekah, dan adanya ulama yang menyebarkan ilmu tentang jihad, maka orang pun tahu jihad tu apa, maka orang pun tahu kepentingan untuk berjihad, orang pun tahu kelebihan-kelebihan pergi berjihad, maka tertegaklah jihad. Bayangkan akan sampai satu masa tidak ada lagi orang alim menerangkan tentang jihad, manusia tak tahu apa itu jihad. Bayangkan sampai satu masa tak ada orang lagi, ustaz-ustaz, tak ada alim ulama yang menyeru umat untuk mengeluarkan duit demi Islam, maka pada saat itu mungkin tak ada dah orang nak keluarkan duit. Mungkin orang nak bayar zakat pun dah tak ada. Sebab apa? Tak ada ulama yang menyeru ke arah membayar zakat. Mungkin pada saat itu masjid-masjid menjadi kosong. Kerana apa? Kerana tak ada alim ulama yang mendidik umat untuk menegakkan solat berjamaah di masjid. Maka kita faham dengan ilmu tadi yang disebarkan oleh ahli ilmu, maka tertegaklah segala syiar-syiar dalam agama. Sebutlah apa syiar agama ni tuan-tuan. Solat berjemaah, zakat, jihad, semuanya itu memerlukan kepada ilmu. Hari ini, alhamdulillah, Allah taufikkan kita pada saat ini duduk dalam masjid. Kita baru solat jemaah maghrib tadi, kita berwirid, satgi nak sembahyang solat isyak berjemaah, lepas itu baca suratul mulk. Kita duduk dalam masjid dalam keadaan niat i'tikaf. Niat i'tikaf. Kenapa kita buat semua ni? Tidak lain tidak bukan adanya ilmu sikit-sikit dalam hati kita mendorong kita untuk melakukan semua ini. Bayangkan kalau tak ada di sana ahli ilmu yang mendidik kita untuk melakukan perkara-perkara ini, nescaya tak ada lah tuan-tuan, perkara-perkara ni tak ada lah. Sebab itu juga ada seorang tabi'in yang hebat, nama dia Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah seorang tabi'in yang cukup hebat. Beliau pernah menyatakan, laulal ulama lasaran nasu kal bahaim. Kalau bukan kerana ahli ilmu, alim ulama, nescaya manusia akan menjadi seumpama bahaim, binatang. Manusia akan hidup seumpama haiwan. Manusia akan hidup seumpama binatang. Sebab apa? Sebab tak ada undang-undang yang mengikat manusia ni. Bila ilmu tak ada, bila Allah dia tak kenal, bila sunnah Nabi SAW dia tak pernah belajar, maka tidak ada yang mengikat diri dia, tidak ada yang mengikat nafsu dia, tidak ada yang mengekang keinginan dia. Apa dia nak buat, dia akan buat. Tanpa memedulikan halal ke haram ke, semua dia balut. Maka kehidupan seumpama itu adalah kehidupan seumpama binatang. Tidak ada baik buruk
dalam kamus kehidupan dia. Apa benda dia nak buat, dia buat. Jadi bila hati tersebut kosong daripada ilmu pengetahuan berkenaan dengan Allah, ilmu tentang Rasulullah, ilmu tentang sunnah, ilmu tentang Quran, ilmu tentang Islam, bila kosong hati itu daripada ilmu, maka kehidupan manusia seumpama ini adalah seumpama haiwan, binatang. Bila orang mati, dia pun tak tahu macam mana nak menguruskan orang yang telah mati. Contohlah tuan-tuan, kampung kita ada orang meninggal. Bayangkan satu kampung tak ada seorang pun ada ilmu tentang pengurusan jenazah. Kat kampung tak ada orang yang ada ilmu tentang pengurusan jenazah. Tiba-tiba ada orang mati, meninggal. Macam mana nak settlekan orang meninggal ni? Ataupun macam inilah, kat kampung kita adalah seorang ni, ada seorang dia pandai menguruskan jenazah. Tiba-tiba orang yang pandai menguruskan jenazah ni, dia yang mati. Siapa nak menguruskan dia? Siapa yang akan ke depan menguruskan jenazah tersebut? Takut-takut jenazah pun terbiar. Tak ada orang nak pandai mandikan jenazahnya, tak ada orang pandai mekapankan, tak ada orang nak reti sembahyangkan, tak ada orang nak mengkebumikan. Maka jenazah terbiar tuan-tuan, kalau ilmu tak ada. Bayangkan ada orang nak kahwin. Satu kampung, satu tempat itu tak ada orang yang pandai menikahkan orang. Tak ada orang yang tahu rukun nikah tu berapa. Tak tahu macam mana nak akad nikah lah, tak tahu macam mana mas kahwin lah, semua tak tahu. Maka macam mana orang di kampung tersebut akan bernikah? Kita selamat, kita duduk di tempat yang alhamdulillah tersusun sistematik, ada pejabat agama, ada jemaah masjid, ada khairat kematian. Kita dikelilingi dengan orang-orang yang memiliki ilmu, ada ustaz, ada ibilal, tu semua. Ini ceritanya lah, kalau satu-satu tempat itu tak ada benda-benda ni, maka pastinya manusia akan hidup tanpa hala tujuan. Manusia akan hidup seumpama macam tadi itulah, ya, seumpama binatang. Kerana apa? Kerana tidak memiliki ilmu. Ya, yang peliknya tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan ada pejabat agama, ada jabatan mufti, ada masjid, ada imam, ada bilal, ada ustaz semua, itu pun masih ada manusia yang ke laut. Hidupnya tidak seumpama orang Islam pun. Mungkin datang masjid pun mungkin setahun sekali. Mungkin dia dah hanyut dengan dunia dia sendiri, dengan lautan dosa dan maksiatnya sendiri. Dengan keadaan ada semua ni pun orang lalai juga. Bayangkanlah kalau tak ada semua ini. Jadi ceritanya tuan-tuan, pentingnya ilmu pengetahuan ini adalah tanpa ilmu pengetahuan manusia akan tersasar. Manusia tak tahu dia nak buat apa. Manusia akan lupa tujuan diri dia itu hidup di muka bumi ini. Manusia akan ingat dia ni hidup semata-mata nak tunaikan nafsu dia, keinginan dia. Maka bila datang ilmu dalam hati dia, maka dia sedar dia berada di dunia ini bukan setakat nak penuhkan keinginan nafsu dia, tapi dia ada di dunia ini sebagai seorang hamba Allah yang diciptakan untuk beribadat. Allah Ta'ala jadikan dia untuk ibadat. Allah Ta'ala hidupkan dia untuk ibadat. Allah Ta'ala matikan dia untuk ibadat. Bukankah setiap hari kita baca dalam suratul Mulk? Setiap hari kita baca dalam suratul Mulk. Apa firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan hidup dan mati. Untuk apa Allah Ta'ala ciptakan hidup dan mati? Liyabluwakum, untuk menguji kamu, untuk tes kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapa daripada kamu yang paling banyak membuat amal, paling memiliki amal yang paling baik. Yang tujuan Allah Ta'ala ciptakan hidup dan juga mati adalah untuk amal, untuk beribadat.
Orang kalau tak ada ilmu, dia tak faham. Dia akan hidup ikut suka hati dia. Semua yang Allah Ta'ala kata jangan buat, dia bantai buat. Semua yang Allah Ta'ala kata kena buat, dia tinggalkan. Kerana apa? Kerana jauh daripada ilmu pengetahuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ilmu itu adalah yang memandu manusia untuk hidup seperti mana Allah nak kita hidup. Kalau ilmu tu tak ada, maka ke laut lah, maka tersasarlah, maka tersesatlah tuan-tuan. Jadi bila kita faham kepentingan ilmu di sini dan kita faham segala yang terkait dengan syariat, itu mesti dengan cara ilmu. Maka dengan ilmu lah tertegaknya semua syiar-syiar agama Islam. Dengan ilmu jugalah tertegaknya amal-amal dalam Islam. Maka di situ kita fahamlah kenapa seseorang yang keluar menuntut ilmu, maka Nabi kata dia sesungguhnya berada di fi sabilillah. Sampailah dia balik. Ini menunjukkan kedudukan ilmu pengetahuan itu sendiri dalam syariat Islam. Baik tuan-tuan, itu baru hadis yang pertama. Hadis yang kedua. وعن سخبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طلب العلم كان كفارة لما مضى أخرجه الترمذي. Dan daripada sahabat Nabi yang bernama Sakhbarah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu, maka yang demikian itu akan menghapuskan dosa-dosanya yang lalu. Jadi, salah satu cara mencari pengampunan dosa, cara seseorang itu untuk mencari pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dengan cari ilmu pengetahuan. Betul lah tu. Di sana banyak amalan-amalan tertentu yang menunjukkan yang menyebabkan dosa seseorang itu diampunkan oleh Allah. Banyak amalan-amalan yang dijanjikan sebagai pengampunan dosa. Contohnya puasa sunat. Contohnya puasa pada hari Ashura, yang kita pernah sampaikan hadisnya sebelum ini. Barang siapa berpuasa satu hari pada hari Ashura, Allah ampunkan dosa dia selama 1 tahun. Puasa pada hari Arafah, siapa yang puasa pada hari Arafah 1 hari, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia 2 tahun. Barang siapa menunaikan umrah, maka Allah ampunkan dosa-dosa dia. Tidak ada pahala bagi haji. Orang yang menunaikan haji yang mabrur, tidak ada pahala baginya melainkan dia pulang seumpama bayi yang baru lahir daripada perut ibunya. Maksudnya di-clear daripada semua dosa-dosa. Banyak amalan-amalan yang ganjaran dia adalah pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu amalan yang dijanjikan dengan pengampunan dosa juga adalah menuntut ilmu. Orang yang keluar daripada rumah dia semata-mata nak cari ilmu, nak kenal Allah, nak kenal Rasulullah, nak faham Quran, nak faham sunnah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Bahkan ada satu hadis Nabi SAW pernah bersabda, di sana ada dosa-dosa tertentu yang tidak akan terampun dosa-dosa itu, melainkan dengan susah payah mencari ilmu pengetahuan. Bila seseorang itu susah payah mencari ilmu pengetahuan, ada dosa-dosa yang tidak terampun dengan amalan-amalan lain, tapi terampun hanya dengan amalan menuntut ilmu pengetahuan. Besar ganjaran orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan nak juga faham satu perkara lagi, apa maksud pengampunan dosa? Kenapa banyak amalan-amalan itu dijanjikan dengan ganjaran pengampunan dosa? Kerana pengampunan dosa itu adalah simbolik kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan dosa itu adalah simbolik bagi memasuki syurga. Orang yang telah diampuni dosa-dosa dia, maka tak ada menghalang dia daripada masuk syurga lagi dah. Orang tertahan daripada masuk syurga sebab dosa lah.
Sebab dosa, sebab maksiat lah, sebab benda-benda haram lah tertahan daripada masuk syurga. Bila Allah dah ampunkan dosa-dosa dia, Allah dah bagi dia pengampunan dosa, maka clear lah jalan dia masuk syurga. Jadi maksud pengampunan dosa itu sebenarnya melambangkan semua yang kita perlukan pada alam akhirat. Masuk syurganya, mendapat keredaan Allahnya, maksud dia sama dengan pengampunan dosa tadi. Ada kau tuan-tuan, orang tu dah diampunkan dosa tapi tak masuk syurga juga. Mana ada, dosa dah clear, insya-Allah masuklah syurga. Jadi maksud dia, bila Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu, maka itu adalah pengampunan dosa bagi dia. Maksudnya adalah, barang siapa menuntut ilmu, maka baginya syurga. Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah redha dengan dia. Barang siapa yang menuntut ilmu, ikhlas kerana Allah, maka pada hari akhirat dia akan selamat. Itu maksudnya. Kerana istilah pengampunan dosa itu melambangkan semua yang kita sebutkan tadi. Hadis yang ketiga tuan-tuan. Wa an Ziyad bin al-Harith as-Sudai marfu'an man talaba al-ilma takaffala Allah lahu birizqih akhrajahu al-Khatib al-Baghdadi. Daripada Ziyad bin Harith as-Sudai radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mencari ilmu, maksudnya menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk mencukupkan rezekinya. Hadis ini riwayat Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, mungkin dalam kitab beliau, kitab Tarikhul Baghdad. Jadi tambahan satu lagi fadilat ataupun kelebihan bagi orang yang mencari ilmu kerana Allah adalah Allah murahkan rezeki dia. Allah buka akan pintu-pintu rezeki untuk diri dia. Sehingga kan dia walaupun sibuk menuntut ilmu, maka rezekinya cukup murah. Selamat dia daripada kesusahan dan kesempitan rezeki. Bila dia menuntut ilmu dengan niat dia semata-mata kerana Tuhan yang pemberi rezeki. Allah tahu dia ni menuntut ilmu kerana nak mencari keredaan Allah. Dan Allah itu adalah pemberi rezeki. Maka Allah buka semua pintu-pintu rezeki untuk diri dia tuan-tuan. Maka rezeki untuk golongan penuntut ilmu ini cukup murah. Kerana apabila seseorang itu menuntut ilmu dengan tujuan dia nak menegakkan agama Allah, dengan tujuan dia untuk menyebarkan ilmu kepada orang lain, maka pada hakikatnya dia telah termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Maksud dia, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, in tansurullah, kalaulah kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong kamu. Ayat ini dia kena dipahami betul-betul. Dia kalau dalam ilmu bahasa Arab dipanggil, ada kalimat muqaddar di sini. Apa maksud apabila kamu menolong Allah? In tansurullah, apabila kamu menolong Allah, kamu membantu Allah. Dia tak boleh faham lagu macam tu je. Kalau kita faham macam tu, boleh lari akidah tuan-tuan. Orang yang memerlukan bantuan dan pertolongan, pastilah orang yang lemah. Orang yang kuat, dia tak perlukan pertolongan bantuan. Bila kita faham, oh hendaklah kamu menolong Allah. Allah perlukan bantuan ke? Allah memerlukan pertolongan daripada orang lain ke? Sedangkan sifat Allah adalah qiyamuhu binafsih. Allah berdiri dengan dirinya sendiri. Habis itu macam mana nak faham? Allah Ta'ala sendiri kata, kalau kamu menolong Allah. Maka di sini ulama tafsir mentafsirkan ayat ini. Dia kata bukan maksud dia tolong Allah. Maksud di sini adalah tolong agama Allah. Jadi, in tansurullah, maksud dia sekiranya kamu membantu agama Allah, yang surukum, Allah akan membantu kamu. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan
dengan niat semata-mata nak membantu agama Allah, maka pastilah mereka mendapatkan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, bantuan yang melimpah-limpah. Jadi salah satu bantuan yang Allah Taala kurniakan kepada mereka ini adalah murahnya rezeki mereka. Murahnya rezeki mereka. Murahnya rezeki mereka sampai rezeki itu datang dalam keadaan tak tahu daripada mana datang. Allah Ta'ala kurniakan rezeki untuk mereka itu daripada jalan yang tak disangka-sangka. Tidak terduga, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kelebihan ini turut dikecapi bukan hanya oleh orang yang menuntut ilmu. Bahkan orang yang mengajarkan ilmu pun begitu juga. Orang yang berkhidmat untuk ilmu pun begitu juga. Ada sebagian orang, dia nak menuntut ilmu, dia dah mungkin tak ada kemampuan. Dia nak mengajar ilmu, mungkin dia tak ada kemampuan. Okey, tak apa. Dia khidmat untuk ilmu, membantu penyebaran ilmu, pun Allah Ta'ala akan murahkan rezeki dia. Jadi itulah beberapa hadis tentang kelebihan menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala taufikkan kita. Ya tuan-tuan, insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.